Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembentangan kajian kes IMU 201 Asas Pengurusan Islam, kelas TIC 1103 AA dan AB. Kami daripada Kuala 5. Syarikat yang dipilih adalah Telekom Malaysia. Kami terdiri daripada Siti Nadia binti Mazlan, Nurin Atira binti Syamsul Bahari, Afika Izzati binti Sabri, Nur Afifah Afikah binti Muhammad Zalani dan Nur Izzah Atira binti Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Afikah binti Muhammad Zalani. Pengurusan Islam ialah satu proses untuk meletakkan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh. Bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, pendidikan dan sosial juga semuanya melibatkan konsep pengurusan ini. Konsep ini bertujuan untuk melahirkan keamanan, kesejahteraan dan keharmonian di kalangan masyarakat di dunia maupun di akhirat. Kita memerlukan pengurusan Islam adalah supaya dapat menentukan asas dan objektif dalam menentukan setiap perkara yang dilakukan. Syarikat Telekom Malaysia juga mengamalkan konsep pengurusan Islam ini seperti mempunyai perancangan strategi, kepimpinan yang berjaya, nilai etika ketika bekerja yang bertanggungjawab dan lain-lain. Telekom Malaysia merupakan syarikat telekomunikasi yang sangat terkenal dan diketahui umum. Ia juga merupakan syarikat ketiga terbesar di dunia. Pada tahun 1946, terbina Jabatan Telekom Malaysia yang disebabkan kedudukan di pasaran yang kuat dan pengurusan yang baik. Jabatan Telekom Malaysia ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya. Pada tahun 1987, JTM telah dinaik taraf dan diswastakan menjadi Telekom Malaysia Berhad. Tujuan adalah untuk meningkatkan tahap ekonomi, tingkatkan kecekapan kerja dan kekerapan kerja yang dinamik. Bagi membina syarikat bertaraf dunia, mereka telah mengubah carta organisasi pada 1 hari bulan 7, 1995 bagi menyusun semula strategi. Cawangan pertama ialah di Perak. Visi Telekom Malaysia Berhad ialah untuk menjadi peneraja komunikasi generasi baru Malaysia yang memenuhi kehendak pelanggan menerusi inovasi dan kecemerlangan pelaksanaan. Kedua, untuk menjadi syarikat komunikasi pilihan dengan penumpuan ke arah menyampaikan nilai terunggul kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam syarikat. Misi syarikat ialah untuk mencapai kecemerlangan khidmat pelanggan dan kecekapan operasi. Kedua, mempertingkat gaya hidup dan pengalaman pelanggan dengan menyediakan perkhidmatan generasi akan datang. Perancangan strategi ialah satu proses yang memerlukan pemikiran dan perancangan yang berpandangan jauh dari pihak pengurusan atasan. Ia juga merupakan proses membuat keputusan yang tetap dan sistematik untuk merealisasikan misi dan visi syarikat, dan ianya juga untuk mencapai sesuatu matlamat tidak kira di antara pekerja atau sebuah organisasi. Dalam proses untuk merancang, pihak pengurusan perlu mengambil kira kesan positif dan negatif yang akan berlaku terhadap syarikat tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan, kekurangan atau cabaran sama ada dari dalaman atau luaran syarikat. Secara tidak langsung, perancangan strategi ini telah menunjukkan faedah di mana syarikat Telekom Malaysia dapat menghasilkan produk yang berkualiti dengan kerjasama dan perancangan yang telah dilakukan oleh pekerja dan pihak pengurusan. Seterusnya ialah kepimpinan. Perkataan pimpin membawa maksud dibimbing, dipandu, dituntut dan ditunjuk. Manakala kepimpinan pula ialah satu cara yang digunakan pakai oleh seorang pemimpin untuk menguruskan sebuah organisasi. Dari perspektif Islam pula, kepimpinan merupakan amanah yang wajib dilaksanakan dan pemimpin pula tugasnya adalah untuk bertanggungjawab
dalam mengurus, mentadbir dan menjaga apa yang telah diamanahkan dan diberikan kepercayaan terhadapnya. Konsep kepimpinan ini berkait rapat dengan sifat tanggungjawab dan amanah. Ianya supaya pentadbiran seseorang pemimpin itu tidak hancur dan sentiasa teratur untuk mencapai matlamat syarikat tersebut. Telekom Malaysia telah mengamalkan konsep kepimpinan ini dan telah menunjukkan kepimpinan yang berjaya yang membolehkan syarikat mereka bekerjasama mengeluarkan pelbagai produk yang digunakan oleh masyarakat. Telekom Malaysia juga memberikan pengiktirafan dan penganugerahan kepada pemimpin yang mempunyai pentadbiran yang cemerlang. Hal ini kesimpulannya ialah konsep kepimpinan yang berjaya adalah apabila pemimpin itu berjaya menerapkan kepentingan dunia dan akhirat dan dapat ditegakkan dalam diri setiap individu bekerja dalam sesebuah organisasi, masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Atira Sabari. Hari ini saya akan membentangkan strategi kejayaan Telekom Malaysia melalui sumber manusia. Yang pertama sekali, Telekom Malaysia sangat menjaga dan menitik beratkan sumber manusia atau kebajikan pekerja-pekerja di bawah mereka. Tidak kira berjawatan tinggi ataupun rendah, matlamat Telekom adalah untuk menyediakan tempat kerja sebagai medan untuk terus belajar dan memantapkan lagi kemahiran individu pekerja mereka. Telekom Malaysia juga memberi penekanan yang tinggi pada latihan dan pembelajaran di tempat kerja untuk sentiasa memastikan pertumbuhan kemahiran dan pekerja mereka akan terus ke hadapan. Seterusnya, Telekom Malaysia telah membagi slogan mereka iaitu Workplace Made Happier untuk menggambarkan betapa pentingnya kebahagiaan pekerja mereka yang bekerja di bawah organisasi mereka. Jadi, Telekom Malaysia juga mengatakan dan mengakui bahawa pekerja adalah salah satu aset terbesar untuk mencapai matlamat demi matlamat yang mereka sudah capai hingga kini. Untuk membawa pekerja di bawah organisasi mereka ke arah posisi yang penuh dan energi yang positif, Telekom Malaysia telah berusaha sepenuhnya untuk mencipta persekitaran kerja yang mencabar dan bermanfaat. Dan terakhir ialah Telekom Malaysia juga menjaga kebajikan pekerja mereka dengan mengusahakan untuk mewujudkan tempat kerja yang menyeronokkan dan selamat. Mereka juga mengambil berat tentang keselamatan atau kesihatan pekerja semasa bekerja di bawah mereka. Mereka juga mempunyai sistem pemantauan keselamatan dan kesihatan di seluruh kumpulan untuk mengesan jika ada insiden kecil ataupun yang besar. Dan mereka juga telah menetapkan tindakan yang akan diambil jika berlaku insiden sedemikian. Buktinya, sebanyak 53 pengurangan telah direkodkan dalam insiden di tempat kerja. Selama beberapa tahun ini, pekerja Telekom Malaysia telah menunjukkan sikap bertanggungjawab organisasi tersebut dengan menghabiskan sebahagian besar kerjaya mereka dengan bekerja di bawah Telekom Malaysia. Seterusnya ialah di dalam slogan Workplace Made Happier, Telekom Malaysia telah mencipta the 5 key pillars of our strategy untuk meningkatkan lagi kekuatan organisasi sumber manusia mereka. Antara 5 tonggak utama yang telah diciptakan ialah bekerjasama ataupun working together. Telekom Malaysia ingin mempromosikan budaya komunikasi yang jujur dan tulus antara pekerja dengan pekerja yang lain. Dan juga Telekom Malaysia ingin memberi peluang kepada pekerja mereka untuk berkolaborasi mencipta inovasi yang boleh memajukan diri dan organisasi. Yang kedua ialah persekitaran kerja yang selamat dan sihat ataupun a safe and healthy work environment. Menurut Telekom Malaysia, tiada apa yang lebih penting berbanding keselamatan pekerja mereka. Jadi, Telekom Malaysia telah melabur besar dalam kesihatan dan kesejahteraan pekerja-pekerja mereka untuk menjamin tempat kerja yang selamat. Yang ketiga ialah budaya inklusif dan beragam ataupun an inclusive and diverse culture. Melalui ini, Telekom Malaysia telah mengambil tenaga
bekerja dengan pelbagai latar belakang untuk memupuk budaya inklusif di mana ia menghargai pekerjanya dengan membuat mereka rasa dihargai, didengar suaranya, dihormati walaupun tidak berpangkat dan juga sentiasa berasa penting walaupun hanya mempunyai tugasan yang kecil. Dan yang keempat ialah Telekom Malaysia telah memberi peluang dan latihan dan pembangunan. Yang keempat ialah Telekom Malaysia telah memberi peluang latihan dan pembangunan iaitu providing training and development opportunities untuk pekerja. Yang kelima ialah Telekom Malaysia akan memberi ganjaran kepada orang mereka iaitu ataupun rewarding our people dengan menyediakan beberapa kejaran dan faedah supaya pekerja mereka lebih semangat untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan juga sebagai bukti Telekom Malaysia menghargai pencapaian pekerja mereka. Jadi, strategi kejayaan Telekom Malaysia dalam bahagian sumber manusia ini dapat dibuktikan kejayaannya dengan perhargaan yang diterima oleh mereka pada tahun 2020 iaitu The Best Companies to Work in Asia 2020 oleh HR Asia Award iaitu pengiktirafan kerana usaha Telekom Malaysia yang amat menjaga kesejahteraan pekerjanya. Pada tahun 2020 juga, Telekom Malaysia juga membuktikan kelebihannya dalam sumber manusia dengan memenangi WeCare HR Asia Most Caring Companies Award 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afika Izazi binti Sabri. Nombor matrik saya 2020-300-979. Saya daripada kelas IC 110-3AB. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan ini dengan menerangkan antara nilai dan etika yang diamalkan di Telekom Malaysia. Terdapat 8 nilai dan etika iaitu pertama, jujur dan adil. Kedua, mengekalkan kebertanggungjawapan dan ketulusan. Ketiga, menghindari percanggahan kepentingan. Keempat, patuh kepada undang-undang. Kelima, menghindari amalan kompetitif. Keenam, elak daripada mendapatkan kelebihan yang tidak adil. Ketujuh, menyatakan kesanggupan untuk meneruskan. Dan yang terakhir sekali, menggalakkan kerjasama. Walaupun ke-8 prinsip ini menjadi panduan, tetapi mereka lebih menerapkan ketiga rukun utama tingkah laku iaitu pertama, tidak mengkompromi terhadap amalan rasuah. Kedua, tiada atau telus dalam percanggahan kepentingan. Dan yang terakhir sekali, memaklumkan keupayaan secara jujur. Saya akan menerangkan secara detail antara nilai dan etika yang diamalkan di Telekom Malaysia. Yang pertama, jujur dan adil. Semua pihak akan menjalankan segala urusan perolehan dan perhubungan perniagaan dengan jujur dan adil. Kedua, mengekalkan kebertanggungjawapan dan ketulusan. Tawaran kontrak hendaklah dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Ketiga, menghindari percanggahan kepentingan. Semua pihak yang mempunyai percanggahan kepentingan hendaklah mengisytiharkan dengan serta-merta sekiranya percanggahan tersebut diketahui. Yang keempat, patuh akan undang-undang. Semua pihak hendaklah mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Kelima, menghindari amalan anti-kompetitif. Semua pihak hendaklah menghindari amalan yang anti-kompetitif. Keenam, elak daripada mendapatkan kelebihan yang tidak adil. Semua pihak hendaklah menghindari amalan yang memberi kelebihan yang tidak adil kepada sesuatu pihak. Yang ketujuh, menyatakan kesanggupan untuk meneruskan. Semua pihak hendaklah tidak akan mengeluarkan atau mengambil bahagian dalam suatu tender, melainkan pihak tersebut berniat dan berupaya untuk memenuhi tujuan tender tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah menggalakkan kerjasama. Semua pihak hendaklah mengekalkan perhubungan perniagaan berdasarkan komunikasi terbuka dan efektif, hormat dan saling mempercayai dan bersifat adil semasa menyelesaikan pertikaian.
saya akan teruskan pembentangan ini dengan menerangkan polisi tenaga Malaysia terhadap amalan rasuah. TM menghendaki setiap anggota dan pembekal untuk mengendalikan urusan perniagaan mengikut standard etika yang tinggi. Semua anggota dan pembekal hendaklah sentiasa mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai rasuah dan perbuatan perniagaan yang dilarang. Anggota TM hendaklah tidak menerima rasuah, wang, pertolongan atau janji kepada pihak lain yang boleh mempengaruhi dan menjejaskan pertimbangan atau tindakan mereka. Kedua, tidak menerima suapan atau komisen, iaitu apa-apa bayaran sekalipun yang diterima sebagai balasan atau yang boleh mempengaruhi sesuatu urusan perniagaan. Dan yang ketiga, sentiasa berwaspada dan melaporkan kepada pihak pengurusan sekiranya ada aktiviti yang dilakukan oleh pembekal yang tidak konsisten dengan etika perolehan. Pihak TM menghendaki pembekal pula untuk sentiasa mematuhi dan mengekalkan standard etika yang tinggi dengan tidak akan secara langsung atau tidak langsung menawarkan, memberi atau bersetuju atau berjanji untuk memberi sesiapa sebarang ganjaran yang memberikan faedah kepada atau atas arahan atau permintaan mana-mana pegawai atau anggota TM. Dan yang kedua, tidak secara langsung ataupun tidak langsung menawarkan sesuatu seperti wang, barangan atau perkhidmatan kepada mana-mana pegawai atau anggota TM sebagai balasan untuk keputusan, pendapat, cadangan, undian atau tindakan yang boleh mencabuli hak undang-undang. Sekiranya didapati mereka melakukan kesalahan tersebut, mereka hendaklah serta-merta melaporkan kepada wakil TM, iaitu anggota atau pengurusan TM. Sekiranya terdapat anggota atau pengarahnya yang telah melakukan any of sogokan untuk dirinya atau untuk mana-mana pihak yang lain. Itu saja daripada saya. Saya akan pass pula kepada kawan saya. Seterusnya, strategi kejayaan Telekom Malaysia dari sudut tanggungjawab korporat dan sosial atau dikenali sebagai CSR. Jadi, strategi Telekom Malaysia dalam menggapai kejayaan ialah menjalankan tanggungjawab korporat dan sosial CSR dengan tulus, bukan sahaja untuk kepentingan organisasi mereka tapi untuk membantu memajukan negara. Telekom Malaysia juga sangat menitikberatkan 3 tonggak utama dalam menjalankan CSR mereka, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Melalui ketiga-tiga tonggak ini, mereka berusaha untuk berhubung dengan pihak berkepentingan mereka melalui pelbagai saluran sama ada formal atau tidak formal, bergantung kepada pihak terbabit. Telekom Malaysia juga yakin sangat penting bagi mereka untuk memahami keperluan dan permasalahan yang dihadapi dengan servis mereka. Telekom Malaysia juga sangat menggalakkan komunikasi dua hala sebagai jalan yang terbaik dalam usaha untuk memahami harapan pihak yang lain untuk meneruskan hubungan jangka panjang mereka. Strategi yang digunakan telah dibuktikan berkesan kerana Telekom Malaysia telah mendapat penghargaan sebanyak 4 anugerah National Annual Corporate Report Award NACRA 2012 dan menerima Gold Award for CSR dan telah menerima penghargaan untuk Best Sustainability Report 2012 in Malaysia of National Centre of Sustainability Reporting NCSR Award. Seterusnya ialah contoh tanggungjawab korporat dan sosial CSR yang telah dijalankan oleh Telekom Malaysia. Yang pertama ialah Telekom Malaysia telah menjalankan program kehusanan untuk membantu usahawan yang berada di desa memajukan diri mereka dengan bantuan usahawan wanita. Program ini membantu usahawan desa tersebut untuk lebih yakin dan berani memasarkan perniagaan kecil mereka dan juga membantu memasarkan produk mereka ke satu lagi peringkat, iaitu peringkat permulaan melalui koperasi. CSR Telekom Malaysia juga telah menganjurkan program sejahtera khusus
untuk menolong ibu tunggal yang memerlukan dari segi kewangan dan memerlukan dari segi persediaan alat untuk memulakan perniagaan yang baru. Oleh kerana Telekom Malaysia sangat mementingkan pelajaran, bahagian tanggungjawab korporat dan sosial CSR telah mewujudkan Yayasan Telekom Malaysia iaitu YTM. Walaupun ia nampak sama seperti beasiswa Telekom Malaysia, tetapi YTM ni jauh lebih luas. Contohnya, program broadband dan pusat internet satu Malaysia yang penjalankan adalah salah satu inisiatif pihak CSR Telekom Malaysia untuk memudahkan pelajar mengakses internet dan mencari bahan pelajaran tanpa had masa. Serta contoh yang terakhir ialah Telekom Malaysia telah melancarkan organisasi Tiara Nita. Organisasi ini khususnya untuk pekerja perempuan Telekom Malaysia dan isteri kepada pekerja Telekom Malaysia. Organisasi ini bertujuan untuk membantu golongan pekerja wanita dan juga isteri kepada pekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemahiran diri mereka dan orang lain melalui program motivasi dan juga ceramah. Organisasi ini juga bertujuan untuk mengumpul dana bagi yang memerlukan pertolongan dan memfokuskan aktiviti seperti sukan, kutipan derma, aktiviti bersedekah dan juga meningkatkan sesuatu teknik. Pada tahun 2013, organisasi ini telah berjaya mengajukan program mencegah kanser, menderma dan juga sembang petang bersama Tun Dr. Asmah Muhammad Ali. Contoh-contoh aktiviti yang diberikan ini sudah cukup untuk mengamalkan betapa pentingnya tanggungjawab korporat dan sosial CSR ini kepada Telekom Malaysia. Sebab mereka juga menitik beratkan dari segala jenis aspek untuk menyimbangkan pengurusan organisasi mereka untuk terus dipercayai sama ada oleh pihak berkepentingan atau tidak. Inilah buktinya bahawa strategi kejayaan Telekom Malaysia perlu diikuti oleh organisasi lain untuk berjaya seperti Telekom Malaysia. Saya Nurniza Atira binti Yusof. Kita masuk kepada konsep Telekom Malaysia. Telekom Malaysia Berhad sering memperkenalkan konsep baharunya kepada masyarakat. Antaranya ialah Telekom Malaysia memperkenalkan konsep baharunya bagi premis TM Point yang terletak di Wisma Shah Alam, Selangor. Konsep terbaru ini bagi premis akan membolehkan para pelanggan mendapatkan himpunan yang lengkap, penawaran-penawaran Telekom Malaysia dalam persekitaran yang cukup mesra dan interaktif, sementara pelanggan menunggu giliran untuk dilayan oleh anggota khidmat pelanggan TM Point. Konsep ini juga memberikan para pelanggan pengalaman rumusan convergence, kediaman dan perniagaan Telekom Malaysia ke arah menjadikan hidup dan perniagaan lebih mudah. Konsep baharu TM Point ini pertama kali diperkenalkan di premis di Kuil Mall City, Kuala Lumpur dan telah dilaksanakan di beberapa premis lain termasuk TM Point Pelangi, Johor Bahru, TM Point Kulai, Johor dan TM Point Bukit Raja, Selangor. Datuk Zuraida Muhammad Said selaku Naib Presiden TM Selangor berkata bahawa TM Point itu merupakan premis yang menyuntik elemen perkhidmatan Unify serba baharu berunsurkan keceriaan, segar dan terkhusus, justru membawa pengalaman runcit baharu bagi himpunan rumusan konvergens kediaman dan perniagaan TM. Kesimpulannya, syarikat Telekom Malaysia Berhad dianggap syarikat yang paling berjaya dalam bidang komunikasi. Perkara ini dibuktikan dengan anugerah yang diterima serta produk-produk yang telah dihasilkan dapat menambat hati-hati pelanggan. Telekom Malaysia juga mempunyai visi dan misi yang diutamakan serta jelas dan ia akan mempengaruhi kemampuan untuk bertahan dalam industri. Namun begitu, sesebuah syarikat seharusnya menerapkan prinsip-prinsip pengurusan Islam kerana kesemua prinsip asas dalam sistem pengurusan yang berkualiti menurut perspektif Islam iaitu konsep insaniah, sifat ihsan yang berpaksikan akan nilai-nilai tauhidik, pengurusan dengan syura dan mengamalkan budaya istiqamah dan mempunyai komitmen yang tinggi sememangnya mempengaruhi ciri-ciri kepimpinan, penglibatan pekerja serta sikap motivasi mereka dalam sesebuah organisasi. Perkara ini sekaligus melahirkan pekerja yang berpuas hati dengan pekerjaan mereka dan akhirnya mempertingkatkan kualiti dan produktiviti sesebuah syarikat.
Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan 5. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.